Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil karramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana kita baca ni? Bacaan dia faedah. Kata Al-Kisai apa? Ya. Aku telah melihat. Aku telah melihat dalam kitab An-Nurra'in fi Islah Ad-Darain, katanya sesiapa yang membaca zikir berikut ini selepas tiap sembahyang fardu, Allah menjadikan baginya Siratul mustaqim, iaitu sirat titian sepanjang 4 hasta sahaja dan lebarnya 4 hasta. 4 hasta. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada sekutu baginya, Tuhan yang satu, Tuhan yang menyaksikan, tiada yang disembah dari selain padanya, dan kami beragama Islam kerananya. Wa nahnu lahu muslimun. Baik. Ini adalah satu daripada apa yang disebut oleh ulama berhubung kait dengan wirid selepas daripada sembahyang, kan? Kita dah baca banyaklah. Di antara kita baca kemarin ni Allahumma antas salam, kan? Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan? Lepas tu ada lagi kita sebut berhubung kait dengan zikir man sabbahallahu fi kulli dubri kulli salatin salasa wa salasin. Siapa sebut selepas sembahyang tu tasbih subhanallah alhamdulillah Allah akbar tu, kan? Kemudian lagi disebut pula Allahumma inni a'udzubika minal jubni, doa ni, kan? Macam-macam lah tuan-tuan, kan? Banyak yang kita disuruh membanyakkan bacaan, iaitu selepas daripada sembahyang, kan? Itu juga di antara disebut oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, kan? Iaitu disebut Allahumma firli zunubi wa khataaya. Maknanya banyak sangat amalan-amalan yang suruh kita buat, kan? Jadi kalau kita mampu, kita buatlah. Kalau tak mampu, buat setakat mana yang kita mampu buat. Kerana sebab amalan-amalan yang kita nak buat ni semuanya merupakan satu amalan yang didatangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi maknanya kita jangan tinggallah. Kalaupun kita ada kerja yang menyebabkan kita terpaksa meninggalkan tempat sembahyang, maka kita bangkit keluar daripada tempat sembahyang kita tu, ucapan tu tetap juga ada, kita baca juga apa yang kita disuruh oleh Nabi sebut selepas daripada sembahyang, zikir kita sembahyang. Dan pada hadis Abi Umamah, Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Ni. Jadi hadis ni dikatakan isnadnya hasan ataupun sahih, kan? Barang siapa yang membaca ayat kursi selepas setiap sembahyang yang diperdukan,
Ayat kursi kan yang kita dah baca, wa ilahukum kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tu ayat kursi. Baca bagi betul lah. Baca tu baca dah, baca bagi betul. Macam mana kita nak tahu bacaan kita betul? Kita kena pergi jumpa lah orang-orang yang mempunyai kepakaran di dalam bacaan, guru tajwid umpamanya. Cuma saya pesanlah kepada guru tajwid ni jangan terlalu syadid sangat. Jangan terlalu memberat-beratkan pada orang nak baca. Kan? Dia suruh herot mulut lah apa semua ni dia. Betul lah tu. Kan kadang-kadang huruf ni ada yang muncung, ada yang buka mulut kan semua ni. Tapi bagi permulaan tu kita bagi dulu kelonggaran-kelonggaran, tapi kita ni pun janganlah bila sekali je baca cukup memadai. Repeat balik, bulan depan baca balik ke, minggu depan baca balik ke, sehinggalah bacaan kita tu ada kesempurnaannya. Sebab bila kita baca itu baca dalam keadaan sempurna, baru dia datang i'jaz. Macam kita baca dah kemarin di Masjid Maimun tu kan, dia akan datang satu dinamakan i'jaz. Satu kelebihan kan bila baca. Sebab Quran ini ada mukjizat dia. Kalau kita baca dengan betul, sebab Allah Taala sebut dalam Quran, warattilil qur'ana tartila. Jadi ulama-ulama mufassirin dia membincangkan perkataan tartil tu. Tartil tu makna bitajwid, dengan datangkan dengan tajwidnya, dengan hukum tajwid, bacaan tu bagi kena. Kalau ada tasydid, ditasydidkan. Kalau dipanjang, panjangkan. Kalau tak dipanjang, jangan dipanjangkan. Lepas tu huruf-huruf kalimah juga kena sebut, takut tasbih. Jadi huruf macam ha kena ada di dada kan. Alaihim tak mau di khasyum. Alaihim, him tu di hidung umpamanya. Bagi berbetul kan. Kita tengok bacaan tu. Dan kita ni di Taiping ni saya tengok kan, khori peringkat kebangsaan kita pun ramai juga. Peringkat orang kata yang ada wibawa lah ramai. Contohnya kita kata yang palingnya, kita kata Ustaz Sofi ada sini, Ustaz Ustaz yang di Bukit Gantang pun ada, yang kita punya sini pun ada kan. Dia banyak khori kita yang membolehkan. Itu saya cerita, ni hak bawah-bawah ni pun ada. Hak bawah ni tak sampailah qori, tapi dia bolehlah memperbetulkan bacaan. Cukuplah. Janganlah kata Tok Imam tak mau, Tok Imam tak ada Johan tak mau pergi dah. Setakat kita dengan Tok Imam je berbetul. Kan Tok Imam pula dia Ustaz Ghani. Ustaz Ghani kan. Ni Ustaz Saufi pula. Kan jadi banyak kan qori kita ni. Baca bagi betul, bukan setakat baca je, baca bagi betul kan. Dan sabda lagi Nabi SAW, maksudnya siapa yang membaca mengiringi setiap semayang, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Dia ni ayat Quran tuan-tuan. Dia di awal tu dia kata wa qulil hamdu. Kan. Tapi bila kita nak baca lepas sembahyang, tak payah sebut wa qulil ham ataupun qulil ham. Qul tak payah sebut. Sebab qul tu satu perintah. Kan. Macam juga kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan. Kita tak kata dah qalu inna lillahi, tak kata dah. Kita kata inna lillah je. Bila kita jumpa dengar satu perkhabaran yang tak elok kan, musibah ke berlaku kata orang mukmin, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je. Kita tak kata qalu inna lillah. Qalu tu kata olehmu. Begitu juga kita sebut sebelum kita nak bercakap. Tuan-tuan kalau nak bercakap kan, kalau nak nak bercakap di hadapan khalayak ramai, umpamanya contohnya
di antara doa-doa yang dianjurkan oleh ulama, doa malaikat, doa malaikat yang ketika mana Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat tentang nama-nama, malaikat dia tak boleh nak jawab. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la, kan ayat tu dia kata qalu subhanaka la. Qalu tak sebut dah. Qalu tu kata malaikat, Allah menceritakan, maka malaikat pun berkatalah, qalu, kata mereka itu, kata malaikat itu, subhanaka la ilmana. Qalu tak payah sebut dah. Qalu kata malaikat. Jadi kita kata itu. Jadi juga macam tu juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Azhaba anni hamal hazan. Semua ni kita sapu muka yang kita baca hari tu, kan? Kita baca dalam apa ni? Kitab Allah Sunnah Muhammad, kitab Buryatul Murtasyidin. Kat dalam tu cerita dah berkenaan dengan Nabi iza qada salatahu masaha wajahu biyadil yumna. Nabi sapu muka dengan tangan kanan sambil membaca dia, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhib anni hamal hazan. Baca tu, kan? Baik, habis baca tu kita baca alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbirah. Ini adalah perkataan yang berbentuk tauhid, berbentuk pengesaan kepada Allah Taala. Dan perkataan ini juga adalah kalimah yang kedua untuk diajar kepada kanak-kanak yang baru boleh bercakap selepas daripada kita mengajar kalimah yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Budak-budak baru boleh bercakap, kita ajar dia la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah, itu ajar dia. Perasan tak perasan kita dulu ni, kalau saya duduk di kampung ni, orang tua-tua bila dia tengok budak-budak, dia ambil tak taribah dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Dia ajar budak-budak tu jadi kalimah tauhid. Kemudian selepas boleh kalimah la ilaha illallah, inilah kalimah yang keduanya, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Apa maksud dia tengok? Puji-pujian bagi Allah yang tiada mempunyai anak, lam yattakhiz walada. Allah tak ada anak, Allah tak ada generasi. Jangan siapa-siapa mengaku Allah ada anak. Termasuklah orang Kristian mengatakan Isa anak Allah, Yahudi kata, Nasara Yahudi kata Isa anak Allah, Nasara kata tu Uzair anak Allah. Itu semua adalah kepalsuan, tak betul itu. Allah tidak ada anak, menafikan. Begitu juga dalam suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Itu juga ayat yang besar artinya. Qul huwallah saja. Jangan kita lekehkan apalah tu imam baca qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Tapi ayat dia cukup besar. Dia punya nilaian dia tu cukup besar. Qul huwallah tu. Tiada sekutu baginya, walam yakul lahu syarikun fil mulki. Tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Ta'ala tu dalam pemerintahan. Tak ada siapa-siapa pun share dengan Allah Ta'ala dalam pemerintahan. Maksudnya pemerintahan alam ini mutlak adalah milik Allah. Allah nak buat apa pun Allah tidak share dengan sesuatu pun. Maksudnya kalau Allah kata nak berjayakan seseorang tu, berjayalah dia. Kalau Allah kata nak gagal, gagal. Allah nak buat gini, Allah nak buat gitu. Dalam kerajaan dia, mulki dia. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala tu di dalam kerajaannya tu. Tak ada. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli. Dan tiada baginya
Waliyun minaz zulli, iaitu dia tulis kawan yang hina. Wali yang hina. Maknanya Allah Taala tidak ada waliyun minaz zulli. Tidak ada kawan yang hina, maknanya yang kata Nabi, yang kata Rasul, semua itu, yang kata ulama, itu semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita dengan agama ni, kita kena letak keutamaan, prioriti keutamaan agama. Kan? Takut tak makan nasi ni anak kita, takut tak jadi tak dapat kerja, takut tu takut ni. Jadi kita pun tak berapa peduli tentang agama. Kita bagi dia pelajaran akademik agama, kita tak ambil berat. Tak apalah, biar pila dia tak semayang, kesian kat dia semalam pukul 3 baru tidur tu. Dia buat apa tak tahu. Kan? Dia buat paperwork lah apa, semua ni pukul 3 tu. Yang bapak ni kata tu kejutlah suruh semayang. Biar pila ayah, kesian dia pukul 3 baru tidur tu. Kan? Biar pila subuh tak semayang. Jangan macam tu. Agama teras ataupun asas kejayaan. Kan? Itu kena bagi. Tak apa, akademik berjaya juga, tak ada masalah. Islam bukan menghalangkan kehebatan kejayaan, kan? Tetapi la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah melalaikan oleh kamu akan harta kamu, kan, anak pinak kamu daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agama. Kan? Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah baginya dengan sebenar-benar takbir. Membesarkan Allah betul-betul punya. Bila kita sebut Allahu Akbar, bila kita kata Allahu Akbar, bila-bila masa kita sebut Allahu Akbar, sebenar-benarnya Allah itu Akbar. Cuma sama ada kita membesarkan Allahu Akbar itu ungkapan di mulut sama di hati, ataupun sebaliknya hanya di mulut tidak di hati, itu masing-masing lah punya pahaman kita, ataupun masing-masing lah kita punya pendekatan kita. Kalau benar-benar Allahu Akbar itu kita letakkan di hati kita, seperti mana yang saya cerita dulu kepada tuan-tuan, ketika mana Nabi balik daripada peperangan, Nabi dan sahabat rehat di satu wadi. Nabi pun kata kat sahabat-sahabat, carilah tempat perteduhan kamu. Nabi pun cari satu pokok, Nabi sangkut pedang di situ. Kemudian Nabi lena, datang orang musyrikin, dia ambil pedang tu, dia letaklah di tengkok Nabi. Ya Muhammad, siapakah yang boleh melepaskan kamu daripada aku nak bunuh kamu ni? Siapa yang boleh menghalangkan aku daripada nak bunuh kamu ni? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Bila Nabi kata Allah itu di mulut sama di hati, makna kebesaran Allah itu, kehebatan Allah itu ada pada Nabi, maka orang ni musyrikin ni pun terjatuh dia punya pedang dia. Bila Nabi ambil balik pedang dia, Nabi letak kat tengkok dia, Nabi kata, sekarang siapakah yang boleh menghalangkan daripada aku membunuhkan kamu? Apa jawab orang tu? Ya Muhammad, kamu adililah aku ini dengan seadil-adilnya. Dia pandai, dia tahu dah. Dia tahu Nabi Muhammad ni orang baik. Nabi Muhammad kata, sekarang ni kita buat perjanjian, kamu jangan serang aku, dan kamu jangan serang aku dan kumpulan yang ada bersama dengan aku. Dia buat perjanjian. Orang tu berbalik pergi kat kampung dia, pergi jumpa orang-orang musyrikin. Dia kata, aku baru balik berjumpa dengan orang yang paling mulia di dalam dunia ini. Siapa dia? Nabi Muhammad. Siapa cerita tu? Orang musyrikin. Jadi kita nak membesarkan Allah ni, Allahu Akbar, bukan di mulut saja tapi di hati. Inilah kita memerlukan kepada banyak dia punya dia punya kriteria lah untuk nak menyentuhkan perkataan Allah di hati kita, di mulut kita tu sama di hati kita tu. Riyadahnya, pengenalan kita dengan Allah, siapa Allah itu,
Orang tua-tua kata tak kenal maka tak cinta, kan? Kita tengok kawan tu rupanya hitam je. Kita tengok kawan tu tak ada pelajarannya. Daripada segi sudut zahirnya kita tak maulah kawan dengan dia sebab dia tak ada pelajaran. Daripada segi sudut zahirnya hitam, tak maulah kita nak kawan dengan orang putih. Kan? Tapi rupa-rupanya kita tak kenal dia. Tiba-tiba bila kita dah kenal dia, hitam dia. Tapi hitam-hitam si tampuk manggih. Makin ku pandang bertambah manis. Rupanya akhlak dia itulah yang memadamkan kehitaman warna kulit dia. Kawan hak kita kawan ni putih melepak, cantik tak kira, tapi dia punya bahasa dia cukup menyayat ke hati, mengguris dalam hati. Kan, cakap-cakap yang boleh mendatangkan sakit hati, baru kita kenal dia. Rupanya dia putih. Gitulah contohnya, kebiasaan gitulah, kan? Bukan semestinya macam tu, tidak. Kan? Begitu juga kita kata kawan dengan orang ni bagus, dia pelajaran tinggi apa semua ni, rupanya tak, kan? Kawan ni rupanya kawan ni bagus, dia ni saya kata SPM, SRP, kan? Sekolah rendah pun tak lulus. Tapi ada kebaikan-kebaikan pada seseorang itu. Sebab itu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, di kalangan manusia siapakah yang paling kamu suka sekali berkawan?" Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di antara sahabat siapakah yang paling kamu suka berkawan?" Nabi jawab, Nabi tak kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun itu akrab dengan Nabi. Nabi tak kata Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar ni orangnya hebat, tegas. Kata tegas dengan kebenaran dia. Nabi tak kata Sayyidina Osman, sebab Sayyidina Osman ni cukup warak orang dia. Nabi tak kata Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali ni orang yang berpengetahuan luas. Nabi kata orang yang baik akhlaknya. Kan baik akhlaknya. Tu. Jadi inilah apa ni, bila kita sebut wakabbirhu takbira, adalah baginya adalah bagi orang yang baca tu pahala umpama 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa yang ada antara sekaliannya. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa begitu simple punya amalan, tapi pahala begitu besar, kan? Pahala begitu hebatlah kita katakan. Simple je, alhamdulillahillazi. Sebenarnya bukan daripada sudut bacaan semata-mata, tapi daripada penghayatan itu. Menghayati itu. Contohlah masjid ni tuan-tuan, masjid. Orang melihat masjid ni biasa-biasa je. Orang ramai melihat masjid biasa-biasa. Orang melihat kuliah ni biasa-biasa. Kuliah biasa-biasa je. Orang melihat baca Quran biasa-biasa je. Tapi bila orang yang mereka ni mengetahui, kan, dia punya apa ni, institusi masjid, dia mengetahui apa ni, kelebihan belajar umpamanya, dia mengetahui kelebihan membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, dia mengetahui, maka di sinilah penilaian dia berbeza dengan orang biasa, orang lain. Kan setengah kawan kita, sahabat tuan-tuan, sahabat kita ni kalau dia pergi, katalah dia pergi rumah anak dia di mana, di Kelang, di mana di Kota Tinggi, dia pergi rumah anak dia. Tuan-tuan, ni bapak ni pergi rumah anak, bapak ni kaki masjid. Dia pergi sana tu, dia cari masjid. Dia tak sembahyang di rumah anak dia. Pak nak pergi mana? Nak pergi masjid. Pak tahu ke masjid? Aku tengok sana ada tadi masjid. Oh, dia tahu masjid tu jauh baik ni. Belakang rumah kita aja masjid ni, ada masjid. Kan? Belakang kita dia pun masjid. Dia pun rasa ketenangan masjid. Tu macam kita duk main masjid macam tu lah kita rasa. Tapi orang setengah-tengah dia tak nampak itu dah pada masjid. Dia tak nampak. Gitulah. Begitulah kalau apa-apa yang diwar-warkan kepada kita dengan satu nikmat yang, ataupun dengan satu ujrah, satu upah yang cukup hebat, upahnya syurga, upahnya apa ni, pahalanya begitu hebat, sudah tentulah dua benda tuan-tuan. Satunya, amalan itu adalah amalan yang merupakan intisari dia, ucapan itu intisarinya amat mustahak sangat, amat
baik sangat. Yang keduanya, dia kata amalan ini begitu begini dapat begitu ni, walaupun ringkasnya, tetapi bukanlah semudahnya kita nak buat. Umpamanya Nabi sebut kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilata fil mizan. Khafifatani fil lisan, dua kalimah yang ringan pada lidah, maknanya boleh sebut je, senang-senang dia sebut. Saqilatan fil mizan, berat pada timbangan. Berat, saqilatan fil mizan, berat pada timbangannya. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Ringan je, tapi berat pada timbangan dia tu. Jadi bila berat pada timbangan, maka sudah tentulah amalan ni walaupun ringan, sukar kita melaksanakan, susah. Yang ketiganya kata ulama, inilah rahmat Allah. Buat sikit tapi Allah bagi berganda-ganda kerana rahmat Allah. Umpamanya kita bekerja dengan satu orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, kita pergi mesin rumput rumah dia, kan, dia bagi kita RM300. Allah, kita kata apa RM300 ni, kan? Tu dia. Ni saya duduk mesin rumah orang ni, dia bagi RM50 je. Dia kata ambil lah, kata RM300. Sebab apa? Sebab dia kaya, sebab dia pemurah. Jadi dia tak kisah tentang mesin rumput sangat. Dia mengisahkan tentang ada orang nak bantu dia, sebab membantu dia ni satu nilai yang cukup tinggi, maka dia bagi lebih. Gitu kan. Contoh macam tu. Baik. Kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Kita boleh kenal dah Sayyidina Anas bin Malik. Bismillah. Ini adalah salah satu daripada nama yang cukup famous antara sahabat Nabi, kan, Anas bin Malik ni. Meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang semayang maghrib berjemaah dan ia semayang selepasnya 2 rakaat sebelum berkata sesuatu berkenaan pekerjaan dunia, selepas semayang maghrib dia semayang pula 2 rakaat. Dalam masa dia semayang 2 rakaat tu, dia ada baca apa dia, iaitu baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan qul huwallahu ahad 15 kali. Kan? Saya Allah membina baginya 1000 negeri dengan bahan mutiara dan yakut dalam syurga Adnin, syurga Adnin, kan? Ini salah satu daripada amalan yang dibuat oleh ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok amalan yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi ni cukup banyak. Cuma kita di-highlightkan oleh ulama-ulama guru kita ni amalan-amalan biasa. Kan, amalan-amalan biasa ni kerana dia melihat daripada sudut anak muridnya mungkin tidak berkemampuan. Kita ni tak mampu nak buat ibadat banyak-banyak, tuan-tuan. Contohnya kita buat tahlil. Buat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Berapa banyak kita boleh petik, boleh baca dia. Kan? Kadang-kadang 50, kadang-kadang 70, kadang-kadang banyak sikit 100. Kalau pi 100 itu tinggal khalifah dengan sahabat-sahabatnya sahajalah. Hak lain tu dah kira nak tunggu tok imam sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je. Berat nak sebut la ilaha illallah, tuan-tuan, kan? Mudah-mudahan kita taklah orang seperti macam tu, kan? Sebab macam tadi kita kata tak kenal maka tak cinta. Jadi orang yang cinta, tuan-tuan, kalau kita tengok balik riwayat sejarah ulama-ulama, mereka akan sebut sehari semalam sampai 10,000 la ilaha illallah tu. Paling tidaknya 1000. Kan, 1000. Jadi bila kata Allah rahim tuan guru saya, bila dia bagi satu-satu amalan kepada seseorang,
Ha. Lalunya orang tanya, nak buat banyak mana? Tanya kita kan, nak buat banyak mana? Dia kata, buatlah hang suka hang buatlah banyak mana. Dia tahu dah. Dia tak bagi je. Dia punya apa ni, banyak mana nak buat tu. Sebab dia takut. Bila banyak mana nak buat, kawan tu kali pertama mungkin mampu, kedua mungkin mampu, lama-lama dia jadi berat. Buat macam mana yang kau mampu, buatlah. Asalkan buat saja, jangan tak buat, itu je kan. Begitu juga sahabat Nabi, tuan-tuan. Ada yang tanya kepada isteri Nabi, pergi rumah Nabi, tanya apakah yang Nabi amalkan di rumahnya. Di luar kami tengok Nabi buat begini, di rumahnya kami tak nampak, jadi kami nak tanya isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi jawab, Nabi biasa-biasa saja amalan dia, biasa-biasa saja. Bukan ada amalan yang semua ni, tapi Nabi istiqamah dalam amalan dia. Kemudian itu amalan yang zahir. Kita yakin dan percaya Nabi ada lagi amalan-amalan yang bangsa batiniyah, dalaman. Kan? Ingatan dia, zikir dia apa semua dalaman. Cuma zahir dia tak menunjukkan. Dia bimbang, takut-takut umat dia atau sahabat-sahabat dia ketika itu tak mampu nak mengikut apa yang dia buat. Jadi sahabat-sahabat tadi ni pun datang ke rumah Nabi, tanya isteri Nabi, Nabi buat gini-gini. Dia kata tak apalah, Nabi ni tak buat apa pun tak apa. Sebab Nabi ni sudah diampun dosanya yang dahulu dah akan datang. Maknanya Nabi tak buat amalan pun kira okey, tak ada masalah. Maka kata satu orang ni, kata aku akan sembahyang usalli lailan abada. Aku akan sembahyang tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam aku akan sembahyang. Usalli laila abadan, aku akan sembahyang tiap-tiap malam, kata sahabat ni. Nabi dengar je, depa duk sembang dengan isteri Nabi, tanya ke Nabi. Kemudian seorang lagi kata, aku ni, dia kata wa asumu, kan, apa ni, aku akan puasa abadan, selama-lamanya puasa. Kemudian kawan ni kata, aku ni tak akan kahwin dengan mana-mana perempuan. Jadi Nabi dengar, Nabi kata, betulkah yang kamu kata tu? Kan, allazi qultum kaza wa kaza, betulkah kamu kata macam tu? Ya Rasulullah, betul. Nabi kata, tak sah, aku pun malam-malam aku buat ibadat, malam-malam aku pun tidur, kata. Aku pun puasa, aku pun berbuka. Ada ketika aku puasa, ada ketika aku berbuka. Aku pun berkahwin. Kemudian Nabi di ujung ni berkata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, cara hidupku, maka dia bukan daripada golonganku. Makna bukan cara style aku tu. Maknanya Nabi tak apa sukalah. Takut, bimbangnya. Sebab amalan yang kita buat ni, kadang-kadang manusia, dia permulaan ghairah. Permulaan dia ghairah nak buat. Tapi dimembangi. Innallaha ta'ala la yamannullaha. Kan? Allah Ta'ala tidak jemu. Kan? Tetapi yang Allah bimbang, kut-kut kamu yang jemu. Allah Ta'ala dia tak jemu nak bagi pahala. Tapi kut-kut kamu yang jemu nak buat ibadat. Itu yang bimbang. Tak apa, pelan-pelan je. Sampai kepada satu tahap besok ni, dia akan menambahkan satu kebaikan demi kebaikan. Jadi kita pun kena ingatlah, dah umur 60 ni, takkan dah ibadat kita duduk takut lama lagi. Kan, kita pun bukan nak pi umur 80, 90. Kan, 80, 90 tu kita boleh cuk dengan jari berapa orang yang ada dalam kampung kita ni. Kan? Jadi kita kena ingat, 70 dah ni. Kalau 70 ni, kenalah tokok tambah sikit. Kalau dulunya kan semayang begini-begini je, lah kena tambah sikit. Kalau dulu wirid begini-begini, kena tambah sikit, insya-Allah. Kan? Kita kena ingat, akan datang kehidupan kita ni adalah di alam barzakh, bukan di alam dunia yang boleh kita cari. Bila duduk di alam barzakh, kita hanya akan menerima apa yang orang post kepada kita. Kalau orang post kepada kita, anak-anak post, alhamdulillah. Kan? Kalau anak-anak pun tak post, dia buat lupa pula, pakai tak ada lah kita.
Itu pun kalau post pun dia punya ada syarat-syaratnya, penuh dengan keikhlasannya apa semua. Bacaan dia betul, niat dia betul, apa semua betul, baru sampai. Kalau tidak, tak sampai juga. Buat gitu-gitu aja, habis di tengah jalannya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ketahui olehmu bahawa bagi mereka yang sampai ke pengetahuannya sesuatu fadilah amalan, jaga. Bila kita dah ambil amalan, dia ada dua tuan-tuan. Satu, nama dia fadilat, kelebihan. Kan? Kelebihan ni dia akan kita perolehi walaupun kita tak tahu apa kelebihan dia. Kan? Satu, masail, persoalan. Kita duk cerita bab hukum hakam, cerita bab ibadatnya, kita cerita bab tauhidnya, cerita bab tasawufnya, itu persoalan. Kita duk cerita berkenaan dengan tauhidnya. Allah Ta'ala ini qudrah, iradahnya, ilmunya, bincang tu, itu masail nama dia. Masail. Kemudian itu adalah pelajaran. Itu adalah education, pelajaran kita tu. Kemudian dalam amalan kita belajar tu, dia ada satu lagi nama dia fadail. Masail dengan fadail. Masail ni kita cari persoalan-persoalan untuk mendapatkan ilmu. Dalam tu kita akan dapat secara automatiknya fadail, kelebihan. Umpamanya satu hari Nabi bila Isra' dan Mi'raj, Nabi mendengar akan dentuman tapak, katanya ada kata kasut, ada kata tapak kaki Sayyidina Bilal. Kan kita Isra' Mi'raj kan. Nabi kata, ya Bilal, apakah amalan yang kamu buat? Bilal pun tak tahu. Apakah amalan yang menyebabkan dia begitu diangkat martabat dia? Dia tak tahu. Ya Rasulullah, aku pun tak tahu. Tapi yang aku tak pernah tinggal, bila aku berudu, aku semayang. Aku berudu, aku semayang. Itu amalan dia. Maknanya, fadail ini, satu kelebihan ini, walaupun kita tak tahu, tapi kita mesti dapat. Kan? Masail ini, persoalan-persoalan, berkisahkan tauhid, fiqh, tasawuf dan segala-gala tu, kita kena belajar. Ada sebahagian daripada kita, sahabat-sahabat kita, dia hanya cari fadail. Dia cari fadail, dia tak cari masail. Bila dia cari fadail, silap-silap regulan, dia tak akan dapat fadail itu. Oh, baca sekian dapat sekian, baca sekian dapat sekian. Contohnya, dia baca sekian, tapi dia tak cari masail. Apa masail dia? Dia tak belajar tajwid. Dia tak belajar bab semayang. Contohnya, bila tak belajar semayang, oh dia kata semayang ni, semayang duha dapat bagian-bagian dan bagian-bagian. Dia tak belajar bab semayang duha. Dia tak belajar bab semayang. Tapi dia semayang dia tak diterima oleh Allah Ta'ala, dan kelebihan semayang duha pun dia tak akan dapat. Sebab semayang tak betul. Dia kena masail dulu. Fadail ni automatik boleh dapat. Macam tu. Walaupun kita tak tahu. Berdasarkan kepada kisah Sayyidina Bilal bin Rabah tadi tu. Jadi ini dia kita. Dalam kitab Al-Azkar. Ni Al-Azkar ni. Ni. Kan Al-Azkar, dia ada terjemahan. Kan terjemahan ni, terjemahan Jawi ada kan, insya-Allah. Bahawa bagi mereka yang sampai ke pengetahuan sesuatu fadilah amalan, maknanya bila dibagi tahu pada kita, Nabi bagi tahu pada sahabat, Nabi kata, wahai sahabatku, kalau kamu buat begini, kamu akan dapat gini. Kita dapat daripada guru kata siapa buat begini dapat gini. Kalau dia dah tahu macam tu, sewajarnya lah, sepatutnya lah ia melakukannya walaupun sekali. Sekali tu saja dia buat. Apa dia? Sembahyang duha. Kan? Dia dapat tahu sembahyang duha ni adalah satu ibadat yang Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abdullah bin Abbas, tak salah. Abdullah bin Abbas, Nabi kata, Nabi wasiat, kamu jangan tinggal puasa sebulan 3 hari, kamu jangan tinggal sembahyang witir, kamu jangan tinggal sembahyang duha. Besar punya fadilat dia tu. Jadi bila Nabi sebut itu, kita dapat riwayat daripada hadis Nabi itu, guru kita menghabang kat kita kehebatan sembahyang duha. Kita ni orang yang cukup busy. Sibuk sangat.
Memang ada hai berbenar kata orang Perak. Atau bila tak ada hai tinggal kha. Dah nak mati esok ni baru tak ada hai. Kan. Kalau macam mana sibuk sekalipun, mesti kita buat sekali dalam semua hidup. Maknanya bila kita buat, kata guru saya, bila kita buat juga, maka kita akan ada catatan di dalam ibadat itu, walaupun kita duduk di tempat yang tercorot sekali. Tapi dengan Allah, rahman Allah itu luas, walaupun sekali kita buat, maka sudah pastilah kelebihan itu cukup banyak. Tapi rugilah kalau kita buat sekali. Kalau kita buat dua, nanti di akhirat besok dia kata, Allah, dia kata aku memang free sangat. Kan, masa pencen kemarin, pencen 20 tahun, ada orang yang pencen lebih daripada bekerja apa dah. Kan, kerja 30 tahun, pencen dah 35 tahun dah, makan pencen. Takkan buat apa pun. Tapi duha ni sekali je buat, dia rugi, tepuk dai. Di akhirat besok tepuk dai tak guna dah. Kan? Akhirat tak guna dah. Jadi maknanya, kata Imam Nawawi, bagi orang yang mengetahui fadilah apa saja kelebihan, tak ada sekali dia buat juga dalam semua hidup dia. Apa yang kita tak pernah buat, kita buat juga satu benda pun. Tu kan. Apatah lagi kalau kita buat berkali-kali, supaya dia termasuk juga, dalam ahlinya. Termasuk juga ahlinya, member lah kan. Jadi orang lain masuk saham sampai 1,000 2,000, dia masuk RM50. Itulah RM50 itulah pasal nak masuk saham, pasal ada sebabnya. Jadi bila meeting dapatlah keuntungan, orang lain dapatlah RM500, dia dapat RM3.5. RM3.5 lah kan. Ni dia yang saham hang RM50 ya, RM3.5 nak ambil kan. Hang apa aku dapat dah RM350, hang apa RM750. Gitulah contohnya. Tu kau dah jam. Tajak ni dah lagi betul lagi. Saya kata dah dia kata habis. Dan Nabi SAW bersabda, habis kita kata lah. Sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi